alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setinggi syukur kita panjat pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia izin dan inayahnya. Allah Taala masih lagi kurniakan kepada kita kehidupan dan kesihatan. Allah Taala masih lagi limpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Masih lagi dikekalkan dengan nikmat yang terbesar dalam hidup ini yang dipanggil sebagai nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan limpahan rahmat dan nikmat ini mampu menjadikan kita salah seorang daripada hamba Allah Taala yang senantiasa taat, bertaubat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jawatan kuasa pimpinan masjid yang amat dihormati para asatidah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat kata Allah sekalian. Baik. Yang pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha ya kepada semua. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi amalan yang kita lipat kali gandakan pada 10 awal bulan Zulhijjah ya. Dan mudah-mudahan korban kita juga diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadikan kita seorang hamba yang sentiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Baik, kita sambung perbincangan kita masih lagi dalam bab al-wasiyah. Ya, masih lagi dalam bab al-wasiyah dan membicarakan tentang isu-isu berkaitan tentang al-wasiyah. Ya, bila sebut tentang wasiat ni tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. Seperti mana kita sedia maklum, wasiat ini Allah Ta'ala dah syariatkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-180 berkenaan tentang wasiat. Di dalam ayat 180 itu Allah Ta'ala syariatkan wasiat itu hukumnya wajib. Dan apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat lain berkaitan tentang faraid ataupun berkaitan tentang pembahagian faraid, barulah hukum wajib berwasiat tadi bertukar menjadi harus dan sunat. Ya. Selagi tidak turun ayat itu, maka itulah amalannya. Maka wajiblah umat Islam untuk berwasiat, iaitu kepada ibu bapa dan kaum kerabat yang terdekat. Baik. Kemudian apabila turunnya ayat-ayat mawarith, ayat pusaka, contohnya ayat 7 dalam surah An-Nisa, ayat-ayat berkaitan tentang pembahagian harta pusaka, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 dalam surah An-Nisa, maka hukum wasiat itu telah menjadi sunat ataupun harus. Jadi baru-baru ni ada orang tanya dengan saya, Ustaz, kalau dah wasiat Ustaz, tak perlulah faraid. Dia kata gitu. Kalau dah adanya faraid, kenapa adanya wasiat? Jadi begini tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat Allah sekalian. Ringkasnya saya nak jawab pada tentang persoalan tersebut. Wasiat tidak menafikan faraid, dan faraid juga tidak membatalkan wasiat. Right? Sebab dia berjalan seiringan, satu persatu. Ya. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat lagi, saya dah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian berkaitan tentang harta pusaka, perkara apa yang wajib kita lakukan apabila berlakunya kematian. Bermula daripada harta itu diuruskan untuk pengurusan pengembumian si mati, kemudian dibayar hutang-hutang si mati, sama ada hutang dengan Allah Ta'ala maupun hutang dengan manusia. Kemudian diselesaikan pula jikalau dia masih lagi ada wasiat. Dan kemudian kalau pasangannya ingin menuntut harta sepencarian dan seterusnya, baki-baki daripada segala urusan yang telah selesai, maka bakinya itu barulah diagihkan secara faraid, iaitu pusaka. Jadi bila mana ada wasiat, dia tidak menafikan faraid. Sebab itu wasiat Islam ini dia terhad sebanyak 1/3.
Lagi 2/3 confirm milik waris. Ya, sebab itu kalau ada seorang itu berwasiat melangkaui daripada 1/3 tidak dipersetujui oleh waris, maka harta itu ataupun wasiat itu akan terbatal. Ya, tengok pula dia bagi kepada siapa. Kalau bagi kepada waris, terbatal semualah. Dia kalau semua tak setuju. Jadi kalau sebahagian setuju, sebahagian yang tak setuju, yang tak setuju dibahagi dahulu, yang setuju dibagi kemudian. Kalaulah diberi kepada bukan waris, maka kelebih daripada 1/3 dia akan batal yang lebih daripada 1/3 tu je. Yang terlaksana hanyalah 1/3. Itulah ya, sebab cerita bab wasiat, bab pusaka ni di teknikal tuan-tuan, sebab tu orang tak minat nak dengar. Dia teknikal, dia agak pening sikit. Ya, kadang-kadang kita nak faham pun satu hal juga. Kalau kita pernah hadapi tak apa. Tapi tak ada masalah tuan-tuan. Jadi siapa yang pernah hadapi kes-kes pengurusan semacam ini, maka dia akan jadi mudahlah untuk faham apa yang saya sebutkan ini, tuan. Jadi dalam pertemuan yang lalu kita dah melihat berkaitan tentang wasiat itu hanya 1/3. Ya, 1/3. 1/3 itu sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Sebab itulah yang dipesan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika Rasulullah SAW datang menziarahi beliau, ya, ketika haji wada', yang ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas hampir kepada mati. Ya, maksudnya sakit, tenat, hampir kepada kematian. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas nak memberikan hartanya secara wasiat sebanyak 2/3. Rasulullah kata tak boleh 2/3. Jadi Sa'ad kata lagi 1/2 ya Rasulullah. 1/2 pun banyak. Dan kemudian Rasulullah jawab lagi hanya 1/3 sahaja. 1/3 tu dah cukup banyak. Dan berpesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa? Lebih baik kita tinggalkan waris kita dalam keadaan yang kaya berbanding kita tinggalkan waris kita dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Gitu. Maksudnya kalau kita ada harta, kita tinggalkan kepada waris kita, biarlah waris kita guna harta kita tu. Ya, kalau banyak alhamdulillah, kalau sikit pun alhamdulillah. Sebab itu ada satu istilah yang selalu disebut. Ya, saya pernah dengar istilah disebut, ya, kalau banyak dikongsi bersama, kalau sikit dirasa bersama. Gitu kan. Itu kalau makan lah. Lagi-lagi pula waktu Aidil Adha ni kan, banyak makan-makannya, saya pun tak larat nak pergi kan. Okey, tak. Jadi nak jadikan cerita, kita tinggalkan harta kita itu untuk waris kita, tak perlu banyak-banyak. Ni kalau kita nak berwasiat untuk tujuan kebajikan ke, tujuan wakaf ke dan sebagainya, 1/3 dah cukup banyak dah. Itu yang pertama. Yang kedua, 1/3 itu dinilai bukan ketika wasiat ditulis. Dia dinilai ketika pewasiat meninggal dunia, barulah dinilai. Masa wasiat dulu ditulis, tak dinilai lagi. Sebab harta kita tu kebiasaannya semakin kurang dan semakin bertambah. Kita pun tak tahu. Sekarang ni kita nampak harta kita makin berkurang. Rupanya kita meninggal besok, anak kita tengok, oi banyak harta kita ni. Kita yang duk pemilik harta ni rasa makin kurang, orang lain tengok banyak tu. Betul. Ada orang nampak macam banyak je, bila meninggal lah habis harta je. Gitu. Jadi kebiasaannya orang meninggal dunia ada meninggalkan harta. Kebiasaannya. Jarang sangat saya lihat kes-kes yang bila mana orang tu meninggal dunia habis hartanya, tak ada. Sangat jarang. Hampir tak ada. Mesti ada harta yang ditinggalkan. Mesti ada. Sama ada harta itu berbentuk wang tunai, ataupun harta itu bernilaian tinggi, ataupun nilaiannya rendah. Wa imma ditinggalkan baju sehelai pun harta. Selai pun harta tuan-tuan. Sebab kalau jual lah baju selai tu kat bandar, paling tidak RM5 selai tuan-tuan. Paling tidak RM5. Ada yang kata RM1. Itu kalau t-shirt lah kan. Nampak? Mereka pergi bandar lah. Ni ada harga. Mesti ada harta yang tinggalkan. Jadi waris dapat guna. Terpulanglah dia nak guna ke, dia nak jual ke apa, ikut suka dia. Itu satu.
Jadi dinilainya itu ketika pewasiat meninggal, bukan ketika wasiat ditulis. Itu kena ingat tu. Ya. Yang ketiga, dikira pula 1/3 itu bukan sahaja setelah pewasiat meninggal, tetapi ditolak. Ya, dikira 1/3 itu setelah ditolak tentang bayaran hutang si mati. Sebab hutang si mati itu perlu ditolak dulu. Ingat tuan-tuan, hutang wajib bayar. Ya, sama ada hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia. Saya dah cerita banyak kali dah, ya, dengan tuan-tuan dan puan sekalian, supaya sebagai ingatan saya bersama, supaya kalau kita ada hutang, kita langsaikanlah hutang kita. Langsaikan hutang kita. Sebab apa? Kalau kita sengaja tak nak langsaikan hutang, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, sengaja melewat-lewatkan bayar hutang, sedangkan kita boleh bayar hutang, tuan-tuan. Saya teringat ada satu hadis Rasulullah SAW. Maksud dalam hadis tersebut, orang yang sengaja yang ingin memusnahkan hutangnya, ini sebahagian daripada hadis itu, sengaja ingin musnahkan hutangnya, maka Allah Ta'ala akan sempitkan rezekinya. Apa maksud musnah? Sengaja tak nak bayar, ataupun sengaja lewat-lewatkan bayar. Sebab tu kadang-kadang ada di kalangan kita yang dia ada hutang tak banyak dengan kita, sikit je, kan? Sampai sekarang dia tak boleh bayar. Ada je alasan dia. Kejap macam ni lah, kejap macam tu lah, kejap macam ni lah, kejap macam tu lah. Kita macam percaya macam tak je dia bercakap tu. Barangkali tuan-tuan, Allah Ta'ala sedang sempitkan rezeki dia. Sebab tu apa benda dia buat pun tak jadi. Ni mak cakap, apa benda buat tak jadi. Saya pernah jumpa ya, orang yang pendapatan bulanannya puluhan ribu, Allah Ta'ala sempitkan hidupnya sangat sengsara. Punca tak nak bayar hutang ya. Dah boleh bayar, nanti ya. Bukan banyak pun, esok bayar lah. Hati-hati tu kan. Hati-hati. Jadi hutang tu kena bayar. Ya, sehinggalah dia dah meninggal dunia, hutang dibayar. Itu pun kalau dia hutang, dia dah selesai bayar, Alhamdulillah. Kalau dia belum selesai bayar, satu. Yang kedua, tidak ditulis pula hutang tu. Tak tulis hutang tu. Satu, tak ada agreement. Yang kedua, paling tidak pun tak tulis wasiat. Pesan supaya aku mati besok, hutang dengan orang ni tolong bayar, hutang dengan orang ni tolong bayar, hutang dengan orang ni tolong bayar. Tak ada buat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia tak ada buat agreement hutang. Membuat agreement hutang dan perjanjian hutang ni bukan saya yang suruh, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ayat 282 surah Baqarah. Kita kena tulis hutang kita tu. Ya, bukan saja kena tulis, Allah Ta'ala minta kita lantik saksi dalam hutang, dokumen hutang tersebut. Baik. Jadi hutang tu dia tak habis bayar lagi. Contoh, saya bagi contoh. Dia tak habis bayar. Kemudian tak ada agreement. Kemudian sebelum mati dia tak sempat tulis wasiat yang mengatakan dia ada hutang dengan si fulan atau si fulan lah. Okey. Jadi bila dia meninggal dunia, mustahil waris tahu. Kalau waris tahu, isteri tahu tak apa. Kalau tak tahu, anak tak tahu, isteri tak tahu. Kan anak kata, bincang-bincang anak-beranak, anak-anak kita selepas kita meninggal, ayah ada hutang tak? Tak ada pun. Tak ada siapa pun datang tuntut hutang. Kita dah maklum dah. Tak ada dokumen tentang hutang. Sedangkan ada hutang tu. Nak jadikan cerita dia ada hutang dengan orang tu tak duduk situ, contohlah tuan-tuan, duduk tempat lain, dia pun tak tahu kita dah meninggal. Ditambah rumitnya lagi, saya bagi contoh lagi tuan-tuan. Contoh saya tambah lagi keadaan ni. Contohnya orang yang bagi hutang tu pula tak ingat dia bagi hutang ke orang tu. Dia tak ingat. Bila tak ingat apa berlaku, dia tak ada pun halalkan hutang tu. Dia tak ingat A bagi hutang kat B, tak ingat bagi hutang kat B. Dia tak ada pun cerita halal. Sebab dalam akad hutang tu, contoh dalam akad hutang dulu, kau ada duit bila-bila besok bayar. Dia tak ada kata pun kalau kau tak ada duit tak payah bayar. Dia tak kata macam tu. Contohlah dia kata bila-bila ada duit bayar. Jadi orang tu pun tak bayar-bayar.
sampai meninggal. Ingat, meninggal dia orang hutang tadi, selagi hutangnya tidak dibayar, selagi hutangnya tidak dihalalkan, maka si mati tadi akan berdosa buat selama-lamanya. Siapa nak ampun dosa dia? Selama-lama itu tak? Ya, sebab itu orang yang mati syahid sekalipun tergantung-gantung rohnya daripada dimasukkan dalam syurga Allah. Sebab hutangnya pasal. Nampak ya? Saya ingat saya lah. Saya lupa matannya. Jadi nak jadikan cerita, hutang kena bayar, tuan-tuan. Kalau silap tak betulkan lah. Jadi nak jadikan cerita, hutang kena bayar. Sebab kita hutang ni kita ambil hak orang jadi milik kita. Jadi kita kena pulang semula. Dan hutang tu pula, ada hutang yang kita kena ganti benda yang sama, ataupun ada hutang pula kita kena bayar dengan nilaian. Bayar dengan nilaian. Contoh kita hutang beli kereta kan, bayar nilaian kereta tu. Kita dapatlah kereta tu, tapi bayar nilaian kereta tu. Nampak? Jadi nak jadikan cerita, hutang kena bayar. Kalau dia ada tulis lah. Kalau dia tak ada tulis, waris berdosa ke Ustaz? Kalau si mati tu tidak dibayarkan hutangnya, waris tak berdosa sebab waris tak tahu. Waris tak tahu. Realitinya kita sekarang ni kalau berhutang, kita ada cerita kat orang. Kalau kita ada hutang dengan orang lah, kita ada cerita kat orang. Mana ada? Kita diam-diam je. Kita dengan orang tu je. Kalau kita ada cerita, tak apa. Cerita kat isteri kita ke, isteri kita teringat. Cerita kat suami kita teringat. Tak apa. Mana ada kita cerita? Kita diam je. Tapi kalau hutang dengan bank semua, tak payah risau tuan-tuan. Yang itu semua ada agreement. Selesai masalah. Dan ada insurans untuk riliskan hutang apabila kita meninggal. Itu pun tak ada masalah. Ini hutang yang tak ada agreement. Daripada sebesar-besar hutang di kedai, sampailah sekecil-kecil hutang kat kedai minum. Tu. Tapi sekarang ada lagi hutang kedai minum. Tak bayar tu normal lah tu kat mana-mana pun. Tapi hutang kedai minum dah tak ada saya. Tak ada dah hutang kedai minum. Masa buku tak ada. Mak pun tak nak ambil hutang kedai minum. Kan? Dia ambil kedai ni jenis kedai mamak yang canggih sikit lah tuan-tuan kan. Ada banyak dah kedai macam tu dah. Kita ambil order tu kan, terus sampai kad. Nah, dah masuk dalam tu nanti pergi counter. Dah tak ada masuk buku 5 lah apa bagai, tak ada tu Nak minum bayar, tak nak bayar tak payah minum. Tu cerita kan. Ni. Nampak tuan-tuan. Jadi nak jadikan cerita hutang tu selesai dulu. Tolak hutang tu. Ya, tolak hutang, ya barulah yang lain diselesaikan. Jadi 1/3 tadi tu tuan-tuan setelah ditolak hutang. Kalau ditolak hutang kurang 1/3, maka yang diwasiatkan itu hanya itu je. Nampak? Sebab itu pernah saya jumpa satu kes, tapi jarang berlaku lah, ni satu kes. Orang tu ada harta, tetapi bila mana ditolak hutangnya, dia tak ada buat wasiat ya. Ditolak hutangnya, hartanya habis. Habis hartanya. Tolak hutang. Jadi waris dapat harta tak? Tak. Hutangnya banyak sangat. Hutangnya banyak sangat berbanding hartanya. Itu pun ada baki hutang tu lagi. Waris tanya, baki ni macam mana Ustaz? Kau tidak berdosa ayah tu. Contohnya ayahnya meninggal kata kalau tuan mampu bayar. Banyak Ustaz, 1/2 juta lagi tak bayar lagi. Tak mampu kita orang nak bayar. Kalau kita orang tak bayar, berdosa ke kita? Tak. Habis siapa berdosa? Arwah ayah berdosa. Itu cerita. Tapi kalau tak nak arwah ayah berdosa, tuan bayar. Kalau saya bayar tak mampu Ustaz. Tu pulang lah. Saya bagi jawapan lah. Pulang. Macam mana? Harta dah habis. Habis bayar hutang. Semua. Satu je kes selama saya bertugas ni pernah jumpa. Terlalu tak ada lah. Biasa ada harta lah. Adalah sikit sampai kepada waris. Ni tuan-tuan ya, hutang. Jadi seterusnya, kita masuk pada malam ni. Seterusnya, sekiranya wasiat ataupun sedekah yang nak dibuat melebihi daripada 1/3, ya,
1/3 tetapi tidak dipersetujui oleh waris. Ya, kalau contohnya orang yang berwasiat tu dia nak berwasiat lebih daripada 1/3 ketika dia sakit, tuan-tuan. Ni cerita maradul maut. Maradul maut, hampir kepada kematian. Sebab itu bila isunya orang tu berwasiat ketika dia sihat dan ketika dia hampir mati, dia berbeza. Masa dia sihat, terpulang kot dia nak wasiat kurang 1/3 ke sebagainya. Tapi ketika dia sakit, dia nak berwasiat tu, tuan-tuan, lebih-lebih lagi kalau lebih 1/3, dia kena minta izin waris. Kenapa kena minta izin waris, Ustaz? Sebab dia hampir mati. Masa dia sihat, harta tu dia punya, ikut dia lah nak buat apa pun. Dia nak sedekah ke, dia nak wasiat ke, dia nak wakaf ke, dia nak hibah ke, nak hadiah ke orang ke, ikut suka dia. Tapi kalau dia hampir kepada mati, iaitu sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya, hampir kepada kematian ni, ataupun sakit tenat dan sebagainya, kalau dia berwasiat, dia kena minta izin waris. Sebab apa kena minta izin waris? Sebab bila-bila masa daripada sekarang, harta tu akan jadi milik waris. Maksudnya apa? Bila-bila masa daripada sekarang, orang tu akan meninggal dunia. Ingat kan? Bila kita meninggal je, harta tu waris kita punya. Bukan kita punya. Harta tu terus waris kita punya. Nampak? Ya, asalnya harta tu kita punya. Mati je kita, waris kita punya. Satu. Okey. Istilah lain sebagai contoh, ya, asalnya harta yang banyak tu ownernya satu je, kita ownernya. Kebetulan kita ada anak 5. Kita ada anak 5, tuan-tuan, 5 anak kita. Meninggal je kita, owner tu jadi 5 orang. Iaitu anak-anak kita. Berapa banyak mereka dapat, kena lalu bicara pusaka. Sebab tu penting proses bicara pusaka tu. Ini sikit, ya, nota. Bicara pusaka tu sangat penting. Bicara pusaka untuk mendapatkan perintah pusaka, supaya yang dapat mewarisi harta tu siapa dan berapa banyak portion yang dia dapat. Kena lalu bicara pusaka. Tak kisahlah harta tu kereta ke, rumah ke, tanah ke dan sebagainya. Tapi orang kita suka guna satu istilah ringkas. Ni orang kita lah ni, orang kita. Ya, kalau tanah tu kau pergi berjawab tanah, pergi tukar nama sebab bapak kau dah mati. Pergi tukar nama, kata dia. Dia sebut tukar nama ni, tuan-tuan, banyak istilah tukar nama, tuan. Ya, jual beli pun dipanggil tukar nama. Kan ikatan amanah pun dipanggil tukar nama. Mati pun dipanggil tukar nama. Tu yang orang kita confuse tu. Tukar nama macam mana, Ustaz? Sampai kan ada orang kata tukar nama ni macam senang je, Ustaz. Tukar nama ni bukan pergi pejabat tanah tu, nama arwah tu ada, pergi blanko nama dia, tulis nama dia, nama kita kan. Orang dulu panggil blanko. Ya, pergi padam nama arwah, letak nama kita. Dia tak semudah itu, tuan-tuan. Dia kena lalu bicara pusaka. Akan ditentukan dalam perbicaraan tersebut siapakah waris yang layak, berapakah portion mereka. Gitu, tuan-tuan. Ni ceritanya. Jadi asalnya harta kita, lepas tu jadi harta pusaka. Sebab itu kalau dia hampir kepada mati, sakit, dia nak wasiat, kena minta izin waris. Sebab apa? Allah Ta'ala nak elakkan daripada kita melakukan penganiayaan kepada waris, iaitu menghalang waris daripada dapat. Ya, sebab apa? Hukum menyusahkan waris daripada dapat harta pusaka, tuan-tuan, hukumnya haram, tuan-tuan, kalau buat wasiat. Ya, ada tengah orang kadang-kadang dia buat wasiat, saya nak wasiatkan semua harta saya ni, Ustaz, diinfakkan kepada masjid dan surau. Saya tak nak anak saya dapat seorang pun, tuan-tuan. Boleh tak nak tulis wasiatnya tu? Boleh, tuan-tuan. Tapi tengoklah waris tu setuju tak setuju. Itu dari sudut teknikalnya lah. Kalau waris tak setuju, batal wasiat tu, tuan-tuan. Kau susah pun. Ya. Hidup tu masa tu arwah tu setuju. Meninggal tapi arwah tu dah tak setuju pula. Okey. Mula-mula setuju, lepas tu tak setuju. Okey. Menarik soalan ni. Ini di antara soalan yang paling biasa tanya kat saya. Ya. Masa arwah hidup, ni ingat ni anak-anak ayah semua.
Ya, semua harta-harta ayah ni ayah nak bagi ke abang sulung kau. Jangan bantah-bantah. Sebab dia paling banyak membantu bisnes ayah selama ini. Sampai tertubuhnya company ayah yang besar ni, Megah Holdings dan Berhad. Company selalu keluar dalam drama tu. Okey, tak. Yang bagi ke abang kau ni, jangan bantah-bantah. Korang semua ayah dah bagi dah. Harta seorang sikit, abang kau ni ayah bagi lebih. Setuju semua? Setuju. Ayah hidup lagi, gila tak setuju? Okey. Meninggal si ayah tadi. Nampak? Ya, meninggal si ayah tadi. Bila mana dibacakan wasiat tadi, waris kena setuju. Waris tu boleh bersetuju dan boleh tidak bersetuju. Sebab apa? Persetujuan waris itu dikira ataupun persetujuan penerima wasiat itu dikira apabila pewasiat meninggal, bukan ketika pewasiat masih hidup. Dalam kes tadi bukan ketika ayah masih hidup, ketika ayah dah mati baru ditanya, setuju tak setuju? Semua setuju, okey, dapatlah harta tu kepada abang tadi. Semua tak setuju, maka tak dapatlah harta tu kepada abang tadi, diagihlah secara faraid. Yang kata pula, tak boleh tak setuju ni, berdosa engkau. Tak. Itu hukum syarak. Sebab begitu. Ini bukan pesan si mati ke ustaz? Iyo, tahu pesan si mati. Kau tak ikut pesan si mati ni kan payah lah ustaz. Payah kat mana? Saya selalu tanya, payah kat mana? Orang kita ni pesan si mati, pesan tak? Bahaya pesan-pesan si mati ni. Kena buat ni pesan si mati. Kadang-kadang ada juga saya tanya kenapa yang risau sangat. Sebab saya dah kata dah, pesan si mati tu satu hal. Yang kedua, tak semua pesan si mati kena buat. Kalau pesan si mati tu berbentuk maksiat, tak boleh buat. Pesan si mati tu berbentuk khurafat, tak boleh buat. Pesan si mati tu berbentuk perkara-perkara haram pun tak boleh buat. Selagi mana tak langgar syarak, boleh buat. Langgar syarak, tak boleh. Nampak tak? Nak jadikan cerita tu tuan, pesan si mati tu melanggar syarak. Jadi tak perlu buat. Saya tanya, kenapa kalau tak buat? Kalau tak ikut juga kenapa? Itulah ustaz. Kenapa? Takut hidup balik? Yalah. Mana ada hidup balik? Yang mati-mati, yang hidup balik tu ada. Yang mati-mati, yang hidup balik selepas iring yang mati tu ada. Mati hidup balik tak ada tuan. Ni cerita. Jadi nak jadikan cerita, selagi lama tak langgar hukum syarak, boleh buat. Kalau langgar hukum syarak, tak boleh buat. Sebab hukum syarak menetapkan 1/3. Yang pertama, yang kedua, tidak kepada waris yang dapat harta pusaka. Dalam kes tadi, waris. Jadi waris lain tak setuju, batal. Ya. Jadi boleh anak-anak tadi, ya, yang mendengar wasiat tadi bersetuju pada mulanya dan kemudian tidak bersetuju di akhirnya, ataupun tidak bersetuju mulanya, akhirnya bersetuju pun boleh juga. Sama juga isunya dengan penerima wasiat. Contohnya ada satu orang ni, A nak wasiat kat B. Aku ada wasiat kat engkau ni, harta aku, tak nak aku. Buat apa bagi aku? Aku ni bukan apa-apa kena mengena dengan kau pun. Orang tu beritahu kau kawan aku. Aku nak bagilah kat engkau ni kereta aku ni bila aku mati. Yalah. Mau bagi kat anak engkau. Tak ada, aku dah tulis wasiat dah. Okey. Kan? Kemudian wasiat tu tidak dibatalkan. Adalah wasiat tu sampai dia meninggal dunia. Kemudian bila dia meninggal dunia, wasiat tu dibacakan. Ditanya kepada penerima wasiat, setuju tak untuk ambil kereta ni? Dia pun kata setuju. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Jangan pula guna istilah buruk siku pula. Orang kita ni kadang-kadang dia tak dapat dia guna istilah macam kan, buruk siku lah apa. Okay. Mula-mula tak setuju, lepas tu dia setuju. Ya. Kena pula waktu era endemik ni, setuju lah. Dapat kereta tu boleh jual. Kan? Dapat duit kan? Masa dia wasiat tu, masa tu senang je, tak apa. Tak perlukan duit. Ni cerita tuan. Boleh. Ataupun mula-mula dia setuju. Terpulanglah kau tulis wasiat ke tidak. Nampak? Kawan tu pun tulis. Meninggal kat dia, tanya, setuju tak? Tak nak.
pergi bagi ke anak-anak dia. Boleh tak? Pun boleh juga. Nampak eh? Maksudnya penerima wasiat ataupun orang yang mendengar wasiat itu yang berkait tentang harta pusaka tadi, waris lah contoh macam tadi, kes tadi, persetujuan mereka itu bukan dikira ketika wasiat ditulis, tetapi dikira ketika dinilai ketika pewasiat telah meninggal dunia, iaitu ketika wasiat dibacakan. Boleh? Jawab itu tuan. Alhamdulillah. Okey, tuan. Kita teruskan lagi tuan. Balik kepada cerita tadi, kalau orang tu dah hampir kepada mati, dia nak berwasiat, dia kena minta izin waris. Lebih-lebih lagi kalau wasiatnya itu melebihi daripada 1/3 dan tidak pula dipersetujui oleh waris. Ayah tu nak meninggal, dia nak wasiatkan setengah daripada hartanya, satu untuk wakaf, satu untuk sedekah. Gitu contoh. Waris tak setuju. Tak. Waris tak setuju. Tak boleh. Waris tak cakap apa-apa pun. Tapi dia tak nak benda tu berlaku. Okey? Waris tak nak wasiat tu berlaku. Tidak disetujui oleh waris. Sebab apa? Ketika ayah tu hampir kepada kematian. Sebab kalau setengah tu banyak tu. Banyak setengah tu. Kalau harta tu 100,000, 50,000 setengah tu. Kalau hartanya 1 juta, setengah juta tu. Nampak okay, tuan. Jadi dia perlu dinilai begini. Jika sebahagian sedekah itu bersifat serta-merta dan sebahagiannya pula tertangguh lepas mati. Ni dia bagi situasi. Kalau wasiatnya itu satu dah bentuk sedekah tadi, sedekah itu yang perlu dibuat serta-merta, satu lagi lepas mati. Maka diutamakan sedekah yang serta-merta daripada lepas mati. Sedekah mana yang kena buat sekarang? Sedekah mana yang nak kena buat lepas mati? Contohnya si mati kata, aku nak benda ni bagi sekarang kepada orang ni. Yang ini lepas aku mati nanti bagi ke orang ni. Jadi kena dahulukan yang sekarang berbanding lepas mati. Melaksanakan sedekah yang bersifat serta-merta adalah wajib dan tidak boleh ditarik balik. Ini berbeza dengan sedekah yang tertangguh. Sedekah tertangguh ni waris boleh bersetuju, tak setuju. Kalau kena bagi sekarang, clear. Tak ada masalah. Bagi. Tu ceritanya. Contohnya, dia bagi contoh kat sini. Contohnya, seorang itu mewakafkan rumahnya bernilai 1 juta dan mewasiatkan 1 juta pula kepada rumah anak yatim selepas dia meninggal. Maka harta, sedangkan harta yang ditinggalkan itu hanyalah 3 juta. Nampak tak? Maksudnya dia dah wasiat tu 2/3 tu. 1 juta dia wakaf, 1 juta bagi rumah anak yatim. Sedangkan harta dia tu ada 3 juta je. Kan Allah Ta'ala benarkan 1/3 je. Yang dibuat ni tadi dah 2/3. Jadi dengan ini wakaf beliau diutamakan daripada wasiatnya. Dan wasiat dibatalkan kecuali dengan izin waris yang lain. Nampak? Jadi maksudnya yang wakaf tadi, yang dia contoh nak wakaf 1 juta tadi, 1 juta tadi, yang nak wasiat kepada rumah yatim tu tidak terjalan. Faham sebab tu 1/3 je 1 juta tu. Lagi 2/3 akan pergi kepada waris. Melainkan waris-waris pun setuju supaya wasiat kepada rumah anak yatim sebanyak RM1 juta tadi dilaksanakan. Ini kerana 1/3 daripada harta pusaka itu sahaja yang dibenarkan untuk disedekahkan atau diinfakkan atau diwakafkan ketika dia hampir mati, iaitu nazak. 1/3 saja. Lagi 2/3 tak boleh diusik. Sebab itu hampir kepada itu adalah milik waris apabila dia meninggal dunia. Nampak? Ini ketika nazak. Sebab itu sebaik-baiknya kalau kita nak berwasiat, biarlah kita wasiat semasa kita hidup, jangan ketika kita hampir mati. Sebab kalau kita wasiat ketika hampir mati, dia pernah minta izin waris. Waris semua kena setuju. Sebab apa? Sebab bila-bila masa daripada sekarang, kalau dia meninggal dunia, harta tu adalah milik waris.
Ya, kita tak nak ada isu penganiayaan, menghalang waris daripada dapat dan sebagainya. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, ada juga daripada sebahagian masyarakat kita beranggapan bila mana dah diwasiatkan dia tidak boleh dibantah. Apa je diwasiat semua kena buat. Saya pun duk kata, kenapa ada ramai orang anggap macam ni? Sedangkan dalam Islam tidak kata begitu. Rupanya, barangkali tuan-tuan, saya tak kata orang yang cakap tu salah tuan-tuan, barangkali dia keliru. Yang wasiat yang tidak boleh dibantah tu tuan-tuan, kalau legal dari sudut undang-undang, ya, yang tak boleh dibantah langsung apa hasratnya tu, dia tidak ada cerita 1/3 ke 2/3, tak ada. Itu adalah wasiat orang bukan Islam. Jadi kita jangan keliru dengan benda ni, ya. Jadi wasiat Islam dia tidak menafikan pusaka, dia tetap meraihkan hak-hak pusaka sebanyak 2/3. Jadi kita berhenti setakat tu dulu tuan-tuan. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita bincang lagi isu-isu berkaitan tentang wasiat ketika nazak, iaitu hampir kepada kematian, ataupun dalam istilah lain maradul maut. Mudah-mudahan apa kita bincangkan mendapat banyak manfaat. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.